Hiburlah aku. Semua, Lu Xiao balik hari ini. Kita semua nih, mari kita berikan ucapan hormat minum untuknya. Baik. Untuk Lu Xiao. Lu Zong, 2 tahun di Nanjitu. Makam mana awak? Saya dengar kumpulan saintifik awak macam. Tak ada seorang pun perempuan. Mesti terseksakan. Oi, Lu Xiao kita. Dialah bunga terung nomor 1 di Jingcheng. Perempuan macam mana pula yang layak dapat perhatian Lu Xiao kita? Lu Xiao, saya ada satu lagi hadiah hari ini. Untuk awak. Cepatlah. Ada orang baru dah datang. Jin Xiao, orang yang awak minta. Saya dah bawakan untuk awak. Mari sini. Lu Xiao, makam mana? Suka atau tak? Ini stok yang saya suruh Xi Jingli. Simpan selama 3 bulan. Masih darah, betul. Bukan sahaja dia cantik. Tetapi dia belum disentuh lagi. Bagus nih. Malam ini saya serahkan dia pada awak. Aku tak perlukan. Simpan untuk diri sendiri. Lu Xiao, dia masih darah pun awak tak mahu. Kalau macam tuh, saya takkan berdalih lagi. Awak tahu tak? Lepaskan saya. Apabila awak sudah melangkah masuk pintu ini, awak hanyalah barang mainan bodoh. Kenapa nak berlagak suci? Perempuan ini. Aku nak. Kali pertama. Kalau bukan, apa lagi? Kebetulan. Saya pun kali pertama. Tapi saya agak terkejut. Seperti awak. Wanita yang sanggup tidur dengan orang lain demi uang. Masih kekalkan darahnya. Halo, Mac. Budak tak guna, kamu udah dapat uang ke belum? Adik kamu pengsan lagi hari ini. Sedang diusahakan. Kamu cepatlah cari uang untuk Mak. Mak kata dah biayai kamu untuk masuk university. Apa gunanya? Kamu nih cuma tahu ambil, tak tahu beri balik itu. Memang tak guna. Mak beritahu kamu, kalau Aze mati, Mak pun takkan biarkan kamu senang. Sakit jantung Aze makin teruk. Perlu bayar uang pendahuluan sebanyak 97.500 ringgit untuk penderma jantung. Dan kos pembedahan kemudian adalah 325.000 ringgit. Manakala kos pemindahan jantung buatan adalah 650.000 ringgit. 650.000 ringgit memang tak cukup. Boleh kumpul 97.500 ringgit sahaja untuk bayar pendahuluan. Aze baru 12 tahun, dia satu-satunya orang dalam keluarga ini yang benar-benar sayangkan saya. Saya mesti selamatkan nyawanya. Tuan muda Lu, makam mana? Ayam Darani. Seronok kemain dengan dia. Taklah hebat sangat. Makam patung kayu saya. Awak masih nak saya lagi ke? Kalau awak betul tak suka, bagi kat kawan lah. Weh, Tuan muda Lu. Barang kepunyaan Luyan. Mana boleh bagi orang sesuka hati? Awak pelajar university, ada banyak cara ya nak buat duit. Nak berapa? Lebih. Daripada 50.000 ringgit. Terima kasih.
Li Qingqing, kau berani sakitkan hati pelanggan. Kau tak payah datang esok. Masih kurang 50.000 ringgit lagi. Dalam masa yang singkat ini, di mana saya nak cari 50.000 ringgit? Qingqing, awak Rizzo Pazal Dwike, Naktak. Saya carikan awak kerja. Kerja apa? Jadi pembantu rumah di villa keluarga Lu. Gaji memang tinggi, cuma kerja ni kena ambil cuti belajar. Kalau awak setuju, saya akan maklumkan kepada pengurus rumah tangga Liang. Beritahu dia untuk panggil awak temu duga. Betul ke? Terima kasih, Lulu. Saya setuju. Baiklah, nanti saya hantar alamatnya pada awak. Kamu datang untuk temu duga hari ini. Syaratnya adalah setiap seorang perlu masak satu hidangan. Tidak ada syarat khusus untuk jenis hidangan. Boleh lakukan saja sesuka hati. Hingga tak. Pergilah. Baik, awak lulus. Yang lain semua boleh balik. Puan, kenapa Puan datang ke sini? Boni, sama macam masakan nenek saya. Hidangan nih, siapa yang buat? Siapa yang buat? Saya yang buat. Liang Guanjia, pilih dia. Puan Terima besar. kasih. Baik. Awak Li Qingqing kan? Tania, esok bawa barang dan datang bekerja. Terima kasih, pengurus rumah tangga. Buat yang terbaik ya. Adik saya kini sudah ada harapan untuk diselamatkan. Ciku, ini borang penangguhan pengajian saya. Tolong tanda tangan. Terima kasih banyak. Bella Carly, awak pelajar cemerlang dan aset yang sangat berharga untuk jurusan kita. Sangat rugi kalau tangguh pengajian sekarang. Saya akan selesaikan masalah ini secepat mungkin dan kembali. Baiklah. Budak nakal nih, baru sekarang awak tahu nak balik. 2 hari ini saya lepak dengan kawan-kawan. Kerja awak tahu main saja. Dah tua bangka tak tahu nak cari teman wanita. Bila awak nak bawa balik seorang puan muda untuk saya, ha? Dah siap masak ke? Saya lapar. Dah siap. Mari. Pembantu rumah yang lama tuh, dia sakit. Saya baru ambil pembantu rumah yang baru. Masakan dia sangat sedap tahu. Mari. Baik. Dia rupanya tuan muda keluarga Lu. Puan, tuan muda, silalah jamu selera. Saya minta diri dulu. Qingqing, mari sini. Ini anak saya Luyan. Dia tidak selalu ada di rumah, tapi awak mesti kenal dia. Paham? Ya. Anak, ini pembantu rumah yang baharu. Mari, cepat rasa nih. Udang baru masak. Macam mana rasanya? Merah di luar, putih di dalam. Sedap dan licin. Sedap. Orangnya pun sedap juga. Puan, ada kerja di dapur. Saya pergi dulu. Apa maksudnya orangnya pun sedap juga? Hah? Mak salah dengar. Saya kata udang nih sedap. Mak pun makanlah. Tuan muda keluarga Lu, kenapa mesti dia? Gaji di sini tinggi? Bukan sahaja dapat kumpul uang untuk pembedahan, malah kita juga boleh kumpul untuk uang pendahuluan itu. Kalau saya berhenti, saya takkan dapat kerja bergaji tinggi macam ini lagi.
Tuan Muda Lu, apa tujuan awak datang cari saya lewat malam begini? Tak ingat siapa saya. Sudah lewat sangat, saya nak tidur. Awak nak buat apa? Nak tolong awak ingatkan. Siapa saya? Saya? Lepaskan saya. Cikli, apa yang berlaku? Tak kata apa-apa. Saya cuma tak sengaja menjatuhkan barang. Baguslah kalau tak ada apa-apa. Cepatlah berehat. Ya. Awak memang melampau. Saya nak berhenti kerja. Tak nak Dwi? Harganya sama. Makam kali terakhir. Cikli, kenapa awak belum bangun lagi? Hari ini rumah kita akan ada tetamu. Pergilah cepat ke dapur dan siapkan bahan masakan. Aduh, terlajak tidur. Baik, saya akan bangun segera. Tak cukup tidur ke semalam. Lingkaran hitam bawah mata teruk sangat. Pengurus rumah tangga Liang, saya baru pindah ke sini. Belum biasa lagi. Selamat pagi, Tuan Muda. Selamat pagi, Tuan Muda. Paji. Begitu rupanya. Awak, biasakan diri secepat mungkin. Kali ini bangun lambat. Saya tak akan panjangkan lagi. Terima kasih banyak, pengurus rumah tangga Liang. Kalau macam tuh, saya pergi kerja dulu. Pergilah. Adik awak akan datang sebentar lagi. Jangan tunjuk muka masam pada dia. Layan dia dengan baik. Puan, Tuan Muda Luyu sudah sampai. Xiao Yu sudah datang. Cepat mari duduk sini. Ayah dan ibu awak sudah maklumkan awal. Makanan semua sudah siap sedia. Cepatlah makan. Ambil lauk ini. Terima kasih, Makcik. Terima kasih, Abang. Xiao Yu, awak tahun akhir sekarang. Era teman wanita tak. Jangan jadi macam abang awak. Dah 27 tahun, masih membuyang. Makcik, saya sudah ada orang yang saya suka di kampus. Dia junior saya, setahun di bawah saya. Cing. Kenapa awak ada di sini? Senior yang asyik mengganggu saya di kampus. Rupanya tetamu keluarga lo. Cing, jadilah teman wanita saya. Maaf ya, kita take sashway. Macam mana nak tahu tak sesuai kalau tak cuba, Li Cing. Saya kejar awak, itu satu tuah untuk awak. Jangan jual mahal sangat. Lepaskan saya. Kenapa nak berlagak suci sangat, Li Cing? Kalau saya tak dapatkan awak, saya bukan bermarga Lu. Dia bekerja sambilan di sini. Kenapa? Makcik, abang. Cing inilah junior yang saya suka. Saya ada hal nak berbual berdua dengan dia. Kenapa awak ni nampak sangat Xiao Yu? Nak pergi meluahkan perasaan. Makanlah. Abang senior, awak nak buat apa? Tentulah. Nak layan kau. Lepaskan saya. Dulu kat sekolah tolak saya. Awak tahu tak saya hilang muka. Saya pening nak cari awak macam mana. Tapi awak pula yang datang sendiri. Kalau macam tu, jangan salahkan saya. Awak lepaskan saya. Lu Yan takkan biarkan awak terlepas. Ini keluarga Lu. Mestilah saya tahu ini keluarga Lu. Lu Yan abang saya. Dan awak hanyalah pembantu rumah kecil. Dengan sepatah perkataan saya, keluarga Lu akan serahkan awak kepada saya. Saya dah kenyang. Saya balik bilik dulu.
Pembantu rumah baru kita tuh memang tak padan langsung dengan diri sendiri. Sekarang nih dia dengan sepupu Tuan Muda Lu. Berpesta dalam bilik tetamu. Jeritan dia kuat betul. Budak perempuan sekarang nih memang makin tak tahu malu. Lepaskan saya. Perempuan murahan. Di bari muka dia piak kepala pula. Saya nak awak merayu. Rayu pada saya. Lepaskan saya. Apa yang kamu berdua buat nih? Apa yang kamu semua sedang buat nih? Abang. Abang. Cing-cing ni teman wanita saya. Kami dah lama tak jumpa, teruja sikit lah. Saya bukan teman wanita dia. Dia yang paksa saya. Abang. Saya suka dengan pembantu rumah kecil ni. Bagi saya dia untuk saya mainkan. Pembantu rumah kami bukan perempuan murahan. Berambus, jangan sampai saya nampak muka kau lagi. Pagi tadi saya dah bagi kau 65.000 ringgit. Cukup kan duit tuh? Balik dan sambunglah belajar dengan baik. Jangan kerja lagi. Macam mana Tuan Muda tahu saya cuti belajar? Pengurus rumah tangga liang. Awak biasanya tegas dalam urusan pembantu rumah. Kenapa kali ini awak begitu lembut dengan orang baru nih? Cikli cuti dari belajar demi pekerjaan ini, mesti dia sangat terdesak uang. Beri kelonggaran sikit tak apalah. Ini rumah saya. Sudah tentu saya tahu semuanya. Yuran pembedahan adik saya masih kurang lagi 650.000 ringgit. Saya tak boleh pergi. Tuan Muda Lu kecil, saya betul perlukan kerja ini. Saya pergi sambung kerja sekarang. Memandangkan awak sangat perlukan uang. Apa kata awak jadi pembantu pribadi saya? Saya akan bayar awak gaji 2 kali ganda. 2 kali ganda? Tapi, saya ada satu syarat lagi. Balik tambah layar Elok. Dan Yuka, berhenti kerja dari sini dan pindah ke apartemen saya. Tapi kalau saya sambung belajar, macam mana saya nak jadi pembantu rumah awak? Saya pun bekerja pada waktu siang. Cuma sediakan makanan untuk saya. Baiklah, saya setuju. Cikli, cap jari sudah direkodkan. Ini kad aksesnya. Presiden Lu telah arahkan agar saya menjaga awak dengan baik. Apa hal? Awak boleh cari saya. Rupanya dia sehebat ini. Cing-cing, bukankah awak kata nak berhenti belajar dan takkan balik ke sekolah? Kerja di keluarga Lu tak sesuai ke? Saya dah dapat kerja sambilan yang lebih baik. Tak mengganggu pelajaran pun. Betul ke? Ini memang baguslah kalau macam tuh. Jom kita pergi makan. Saya ada urusan lain. Awak pergilah dulu. Yalah, saya pergi dulu. Ya, bye-bye. Tuan Muda Lu kecil, awak nak makan apa malam nih? Ikut suka awak. Baik. Kenapa nih? Dah tak sabar ke? Makan dulu. Apa yang awak pikirkan nih? Saya cuma nak gantungkan jaket awak je. Hari ini balik sekolah. Ya, saya dah balik dan uruskan pendaftaran masuk semula. Kenapa awak terdesak sangat nak duit? Kenapa awak terlalu memerlukan uang? Untuk persediaan. Saya dan Luyan hanyalah hubungan majikan dan pekerja. Tak perlu. Nak ceritakan kesusahan keluarga di sini. Hari ini saya ke pameran kerja ya. Saya harap dapat cari satu peluang latihan industri yang sesuai. Cing-cing, betul ke ni awak? Dr. Mu, Lama tak jumpa. kenapa dokter datang ke sekolah kami? Kalau bukan 5 tahun lepas.
Doktormu datang buat kerja amal di pekan dan selamatkan saya. Kalau tidak, saya akan dibelasah sampai mati di belasah ayah tiri. Saya buka sebuah hospital swasta. Datang ke sekolah ini ambil pekerja. Awak tengah hantar resume ke. Ya. Nak tak datang buat latihan industri di hospital saya. Kalau ada apa masalah, boleh tanya saya bila masa. Saya pasti akan curahkan semua ilmu saya. Balik. Mestilah boleh. Terima kasih banyak, doktermu. Sudah tentu. Kebetulan kerja dah selesai. Saya belanja awak makan. Baiklah, tapi biar saya yang belanja awak. Sebagai tanda terima kasih karena menyelamatkan saya 5 tahun lepas. Sebagai seorang pengamal perubatan, itu tanggung jawab saya, jomlah. Tak zangka cepat ini. Saya dah jumpa King. Tak sia saya bergegas datang pagi. Tuan Muda Lu Cashel, malam ni kawan ajak saya makan. Boleh tak saya balik lewat sikit? Angkat kepala. Lu Yan, macam mana awak boleh ada kat sini? Korang kenal ke? Kami kawan sekolah menengah. Kecil betul dunia ni. Inikah kawan yang awak maksudkan tuh? Cincing, awak kenal Lu Yan? Kenal. Kalau makam tuh, mari kita makan malam sekali. Boleh saja. Makam mana awak berdua kenal? Dia, semasa di bar. Ketika membuat kerja sambilan, dia secara tak sengaja tertumpahkan minuman ke atas saya. Dia dipecat. Saya berasa serba salah. Saya carikan dia kerja sambilan baru. Betul tak, Cikli? Cincing, kenapa nih? Cakap apa? Oh, begitu. Lu Yan, terima kasih karena menolong anak murid saya. Anak murid? Anak murid? Betul, saya buka sebuah hospital swasta. King setuju untuk datang praktikal. Selepas ini, saya adalah gurunya. Kamu berdua? Rapat sungguh. Lebih kurang macam kamu. Pernah tolong dia juga. Masalah Cikli betul banyak ya. Selamat datang, hidangan dah sampai. Cincing, mari, yang ini mesti kamu suka. Terima kasih, doktermu. Saya rasa lebih baik makan yang saya punya ini. Saya dah tiup tadi, tak panas. Terima kasih. Cincing, dah kenyang. Saya hantar kamu balik. Tak perlu, saya boleh balik sendiri. Tak payah, saya kebetulan sehala dengan dia. Saya hantar dia balik. Lu Yan. Saya pergi dulu. Li Qingqing, hari ini saya dengan niat baik nak jemput kamu. Tapi kamu pula. Belakang saya cari cigu lain. Saya cuma pergi praktikal. Uang yang saya beri tak cukup ke? Itu tak sama. Apakah pertolongan yang dia dah beri pada kamu? Dia pernah selamatkan nyawa saya. Jadi kamu sukakan dia? Saya tak sukakan dia. Li Qingqing, kamu tak nak pertimbangkan untuk ikut saya. Saya boleh bagi kamu banyak duit. Harga kamu tentukan. Harga, kau sebut saja berapa? Apa maksud awak nih? Awak nak bela saya ke? Makam mana? Tak mungkin. Demi uang, kau sanggup berhenti belajar. Kita dapat apa yang kita nak. Tak bagus ke? Kau ikut aku boleh bagi kau banyak duit. Lagipun, dah tidur pun. Apa bezanya? Bagi awak memang tak ada beza, tapi bagi saya, itu adalah satunya pilihan apabila saya sudah tiada jalan lain. Duit belanja dapur tuh saya pulangkan. Kerja nih saya tak nak lagi. Awak cari orang lain lah. Li Qingqing, kalau kau berani, jangan balik sini lagi.
Cing Cing. Esok awak boleh datang kerja tak? Boleh. Selagi ada kerja, ada harapan. Saya akan buat kerja sambilan lebih sedikit. Supaya dapat kumpul duit pembedahan adik saya. Doktermu, selamat pagi. Selamat pagi. Malam ni awak ada masa tak? Saya bercadang nak bawa pekerja baru. Pergi ke bar untuk berseronok sekejap, untuk kita saling berkenalan. Ada masa. Baguslah. Awak sibuk dulu ya. Kalau ada apa masalah, datang jumpa saya di pejabat. Laulu. Itu bukan ke perempuan yang aku hadiahkan kat kau. Kenapa? Cepat sangat dah bosan ke? Diam. Nak coba nyanyi dulu? Saya tak berapa pandai. Kalau makan. Tuh, saya jawab panggilan dulu. Halo, Mac. Kenapa nih? Adik kamu tuh, asyik merengek rindu kamu. Apa kata kamu balik hujung minggu nih? Aze dah keluar hospital? Dokter cakap, keadaan Aze sekarang stabil. Tak payahlah kamu asyik habiskan duit untuk dia tinggal di hospital. Bila dah jumpa penderma jantung, baru kita hantar dia masuk semula ke hospital. Saya paham. Saya letak dulu ya. Baiklah, saya tahu. Lu Yan, awak minum arak? Tinggal bersama dengan saya selama setahun. Dan saya akan lepaskan awak pergi. Sehari pun tak boleh. Lepaskan saya. Dr. Mu, kenapa pula dokter ada di sini? Awak dah lama tak balik. Saya risaukan keselamatan awak. Saya oke. Baguslah kalau begitu. Apa hal nih? Cinta tiga segi. Apa kata? Kawan, kau bagi dia obat tidur dan bawa dia ke katil kau. Aku beri amaran keras kepada kau. Jangan gunakan taktik kotor macam tuh. Li Ching Ching, aku akan pastikan kau rela kembali kepadaku. Ya, Presiden Lu. Sila siasat. Mengapa Li Ching Ching begitu terdesak untuk mendapatkan uang akhir ini? Oze. Kakak dah balik. Macam mana Oze? Yantung masih sakit ke? Tak sakit dah. Kakak jangan risau. Ayah dah lama tak balik rumah. Sebab tu saya suruh kakak balik. Dia ada kat rumah pun kita tak takut. Coba teka hadiah apa yang kakak bawakan untuk kamu hari ini. Tada. Kenapa nih Oze? Dulu awaklah yang paling suka baca komik, kan? Sekarang dah tak suka ke? Kakak, saya tak nak tengok dah. Kakak pulangkanlah semula. Emak saya cakap, deposit untuk rawatan sakit jantung tu kakak yang bayar. Kakak penat sangat bekerja untuk saya. Saya tak nak kakak susah payah macam ni. Aze, janganlah risau. Kakak dah ada kerja sekarang. Kakak kan nak cari banyak duit untuk bawa kamu melancong keliling dunia. Pergilah baca komik tuh. Perempuan tak guna. Kau nak bawa anak aku. Pergi ke mana? Kak, saya lindungi akak. Cepat lari. Budak hinggusan. Nak mati. Jangan sentuh Aze, dia masih kecil. Kau dapatkan 97.500 ringgit dalam masa seminggu. Macam mana kau dapatkan duit tuh? Saya bekerja. Hahaha, kerja apa? Orang yang jadi bos pun tak dapat banyak macam kau. Kau pergi jual diri kan? Kebetulan aku kalah judi, tak cukup duit. Ada lagi tak? Bagi duit. Cepat bagi aku. Saya cuma ada 97.500 ringgit, semua dah buat bayar deposit. Saya pergi dulu. Tak nak cakap yang betul-betul. Nampaknya kau belum cukup kena pukul. Masih berani lari lagi? Kalau kau tak bagi duit hari ini,
Jangan harap nak keluar dari sini. Ayah, jangan pukul kakak. Kalau nak pukul, pukul saya. Pergi mampus. Kalau nak pukul, pukul saya jelah. Pergi mampuslah kau. Ozer. Sinus karotid betul. Betul dekat sing. Kau. Ozer, awak tak apa? Dokter, macam mana dengan anak saya? Pesakit itu berada dalam keadaan kritikal. Perlu segera menjalani pemindahan jantung buatan. Ahli keluarga sila tanda tangan di sini sekarang. Semua nih sebab kau. Cepatlah bagi duit tuh. Kalau tak, aku akan mati depan kau. Kau nih memang tak guna. Apa gunanya kau hidup nih? Mak, tanda tanganlah. Saya akan pikirkan cara. Mencari duit, adakah saya hanya boleh berjumpa dengan dia? Halo, saya nak jumpa Presiden Lu sekejap. Tika ada temu yani. Nama cik siapa? Li Ching. Tunggu sebentar. Presiden Lu, saya dah periksa. Adik Cikli diserang sakit jantung secara tiba-tiba. Dia dah bayar deposit Rp150.000. Ada baki lagi Rp650.000. Keluarga Li Ching susah sangat. Ayah tiri dia pula kaki judi. Patutlah dia terpaksa berhenti belajar untuk cari duit. Presiden Lu, orang yang Tuan minta saya beritahu hari ini Cikli dah datang. Suruh dia masuk. Tuan Muda Lu Castle. Perkara yang awak sebutkan dulu. Masih sah lagi ke? Menyesal? Menyesal. Cakaplah. Katakan kau menyesal. Saya menyesal. Mari sini. Saya setuju dengan awak selama setahun. Berapa yang kau mahu? 1 juta. 1 juta? Kau terlalu meremehkan saya. Saya berikan kau 1 kali peluang untuk meminta harga baharu. Betu ki perempuan ni bodoh. Cuma minta uang pembedahan. Serta ambil kesempatan kaut untung besar. Tolonglah, saya cuma mahu 1 juta. Saya merayu sangat pada awak. Bolehkah uang itu diberikan sekarang? Kenapa tergesa? Gesa sangat. Syarat saya belum selesai bincang. Apalagi syaratnya? Bermula esok, berpindah, dan tinggal di tempat saya. Baiklah. Tapi saya juga ada 1 syarat. Li Qingqing, awak ni masih tak sedar kedudukan diri awak ke? Apa kelayakan kau nak berunding syarat dengan saya? Cakaplah, apa syaratnya? Anda tidak boleh mencampuri urusan kerja saya. Paula. Kalau begitu, pindahkan uang itu. Hospital Ruyan. Unit Kashmasan Shietse. Betul tak? Macam mana awak tahu? Saya dah bayarkan kos pembedahan untuk awak. Saya juga dah carikan pakar bedah terbaik untuk adik awak. Dia baru lepas pembedahan, dan sudah pun lepas daripada bahaya. Luyan, taklah seburuk yang saya sangkakan.
Mana kamu? Dah bayar terus pergi. Terima kasih. Sama. Kenapa awak minta sikit sangat? Saya rasa macam saya ambil kesempatan atas awak. Jadi saya tak senang duduk. Saya tarik balik kata saya tadi. Luyan memang lelaki jahat tak tahu malu. Tukar baju tuh. Saya suruh Shensing hantar awak ke hospital. Nasib baik Aze tak apa-apa. Kalau tidak, seumur hidup saya takkan dapat maafkan diri sendiri. Udah tak guna. Kemana kamu menghilang nih? Inilah penyelamat nyawa Aze kan? Terima kasih banyak-banyak. King nih kalau dipandang oleh Tuan, itu memang nasib baik dia. Budak nih, keras kepala sangat. Kalau dia tak dengar kata, Tuan cakap saja dengan saya. Saya akan ajar dia sampai dia patuh, kemudian hantar kepada Tuan. Inilah orang yang saya panggil ibu. Tak sabar nak lihat saya diambil oleh sugar daddy. Sudahlah. Tunggu saya dapat duit, saya akan bawa Aze lari daripada kesusahan ini. Mak Cik, sila hormat sikit pada Cik Lee. Ini. Cik Lee. Penolong Shen, tak payah cakap banyak dengan dia. Tolong hantarkan saya balik. Baik. Sis, berlagak betul. Bukan dapat orang kaya saja ke? Betul ingat. Diri sendiri dah naik pangkat jadi orang besar. Kan tik-tak? Suka tak? Siang hari baru buat. Sekarang nak lagi. Lelaki tua ni betul. Tak suka. Saya macam dah datang bulan. Betul ke? Ya. Kalau makam tu, oke lah. Kali ini saya lepaskan awak. Awak. Kenapa awak belum pergi lagi? Tunggu awak. Awak datang bulan kan? Badan tak sihat. Janganlah bersesak naik LRT. Saya hantar awak. Tak payahlah, Kut. Jangan banyak bunyi. Makan sarapan nih. Saya hantar awak. Dah sampai. Awak balik dulu. Kenapa? Takut cikgu awak nampak saya. Luyan, kenapa awak datang? Apa yang sedang berlaku nih? Doktermu. Kebetulan sungguh. Seperti yang awak nampak. Kami bertiga memang betul kebetulan. Begitu? Saya ingatkan awak semua. Tak berbaik, baik secara pribadi. Adakah awak rasa tak sihat? Tidak. Saya datang untuk ambil obat penambah tenaga dan darah. Dia perlukan penambah tenaga dan darah? Luyan datang nak belikan obat untuk Cing. Saya pergi ambil obat dulu. Dia belum datang haid. Nampaknya bukan untuk Cing. Doktermu, adakah badan saya ada masalah? Tak ada masalah, sangat sehat. Awak dengan Luyan betul rapat ke? Kami tak rapat. Baru jumpa beberapa kali. Baguslah kalau macam tuh. Berpacaran dengan anak orang kaya macam dia takkan membawa kebaikan. Awak lebih baik jauhkan diri daripada dia. Baiklah, saya paham. Saya dan Luyan hanya ada 1 tahun. Selepas setahun kami takkan ada mengenal lagi. Oh ya, awak ada rancangan malam nih. Saya nak ajak awak makan. Malam nih saya kena pergi hospital melawat adik saya. Dia baru selesai menjalani pemindahan jantung. Kenapa hal sebesar nih tak beritahu saya? Saya temankan awak pergi. Vegas, boleh juga. Lu Shawe. Saya pergi hospital tengok adik saya. Saya balik lambat sikit. Aze, kenapa dengan kamu? Tak nak tengok kakak ke? Semua ini salah saya. Kalau saya tak suruh kakak balik rumah, kakak takkan ditimpa musibah. Aze, saya tak salahkan kamu. Tak perlu rasa bersalah sangat. Apapun yang berlaku, kamu jangan risau. Kamu sentiasa adik yang paling saya sayang. Jangan menangis lagi. Ini cikgu saya.
Kamu panggil dia abangmu saja. Hai, abang. Hai. Nampaknya lelaki ini memang kaya. Lagi bergaya daripada yang kali lepas. Xing, kamu bawa teman lelaki datang. Kenapa tak beritahu ibu awal? Mak, dia bos saya, bukan teman lelaki saya. Maafkan saya. Tak apa, Makcik. Saya dengar, Aze baru selesai jalani pembedahan. Ini 65.000 ringgit sebagai tanda keikhlasan saya. Oh ya ampun. Terima kasih banyak. Dr. Mu, terima kasih atas niat baik dokter. Tapi kami tak boleh terima uang ini. Budak tak guna nih. Kau udah pandai cari duit sendiri. Jadi, kau udah tak nak pedulikan kami lagi ya? Enak tak kena budi. Apa gunanya aku bela kau? Mak, doktermu tak berhutang apa. Apa dengan kita? Aze baru lepas jalani pembedahan. Emosinya tak boleh terlalu terganggu. Jangan buat bising dalam Watni. John. Tak apa, Cing. Awak baliklah jaga adik awak, biar saya yang berbincang dengan Makcik. Baik. Makcik, King nih orangnya degil. Dia tak nak terima. Wang nih, Makcik ambil. Jangan beritahu dia. Aduh. Budak tuh ya, dia memang tak matang. Selpa ini, kami kena susahkan dokter lagi. Tolong ajar dia sikit. Cing biak dan Rain belahar. Dia tak perlu sesiapapun akar. Cantiknya. Awak tunggu saya balik ke? Kenapa balik lambat sangat? Saya pergi jenguk Aze di hospital. Saya dah hantar message pada awak, tapi awak tak balas. Alamak, rupanya message tak dihantar pun. Patutlah dia tak balas. Message tak dihantar. Saya tak perasan. Awak pergi seorang diri ke? Tak, pergi dengan doktermu. Li Ching. Saya paling benci orang tipu saya. Kalau saya dapat tahu awak menipu, tanggunglah akibatnya. Buat datang bulan. Bukan menipu kan? Mari sini makan. Semua nih, awak yang masak ke? Sudah tentu saya yang pesan. Awak tak nak masak untuk saya tak apa. Takkan awak nak suruh saya masak pula? Antara kita berdua, siapa yang bayar nih? Awak memanglah. Sengaja tunggu saya balik untuk makan bersama ke? Saya cuma tak suka makan seorang diri. Berlagaklah tuh. Bangun, minum ubat nih. Lepas nih, pakai pakaian yang lebih elok. Kenapa? Awak datang bulan, pakai sikit macam nih, nak goda saya ke? Biar saya tengok saja, tapi tak boleh sentuh. Tak, saya ambilkan obat herba yang boleh pulihkan tenaga dan darah. Awak belikan untuk saya ke? Cing, malam ini ada party hari jadi saya. Lepas kerja, awak datanglah dengan doktermu. Boleh. Boleh. Saya kena hantar pesanan ringkas pada Luyan. Malam ni Shen Lu sambut hari jadi. Dia jemput saya dan doktermu untuk pergi party hari jadinya. Saya akan balik lambat sikit. Masa dan tempat. Cing. Handsome-nya. Nak minum sikit? Abang Kacak, awak ada teman wanita ke? Buat masa nita kada. Tapi, saya dah ada orang yang saya suka. Sedang berusaha. Kenapa doktermu pandang saya?
Yalah. Tuan muda sulung keluarga Lu. Kenapa dia datang sini? Lu Yan, biasanya awak sentiasa sibuk. Majelis hari jadi kawan baik pun tak datang. Kenapa pula ada masa nak datang party macam ni? Saya datang untuk mengawasi seseorang. Li Qingqing, you seorang berais. Sedap ke? Habislah. Kantoi. Saya ingatkan dia betul datang bulan. Lepas itu belikan ubat, kemudian mandi air sejuk. Akhirnya, semua itu tipu saya. Luyan, saya minta maaf. Saya ganti balik malam nih, boleh tak? Ganti balik? Dah terlambat. Lu Yan, awak nak bawa King pergi mana? Awak nak pilih untuk tinggal sini atau ikut saya? Dr. Mu, saya ada hal pribadi nak bincang dengan Presiden Lu. Awak tak perlu risaukan saya. Bukankah awak cakap nak ganti balik? Kenapa saya yang kena mulakan dulu? Cium saya. Awak tahu ke tidak nih? Luyan, ada orang datang. Tunggu sekejap. Luyan, lepaskan saya. Li Qingqing, jangan lupa, awak ini milik saya. Tapi awak langsung tak anggap saya manusia pada pandangan awak. Saya cuma barang mainan yang tak ada maruah. Jadi, kenapa? Saya dah bayar? Saya nak buat apa? Suka hati saya. Memang saya ni berhutang dengan awak. Kenapa pula? Lu Yan sentiasa mengatasi saya sejak kecil lagi. Sampai perempuan yang saya suka pun dia nak rampas. Kali ini saya takkan lepaskan. Qingqing, hanya milik saya. King, tak sangka awak bersama Lu Yan. Meo, Dr. Mu. Saya tak sengaja rahasiakan daripada awak. Selepas ini, saya takkan pergi ke hospital lagi. Terima kasih atas penjagaan awak selama ini. Tak mengapa, saya faham awak, dan saya hormati keputusan awak. Saya harap selepas ini, kita masih berkawan. Maruah yang dipertahankan dengan penipuan, akhirnya hancur juga. Kena kari karya baharu. Perempuan nih, esok tak akan lari senyap-senyap kan? Esok saya kerja dari rumah. Mesyuarat tukar jadi dalam talian. Nak kemana? Saya hantar awak. Awak tak kerja ke hari ini? Ya. Tak payahlah, saya nak pergi hospital tengok adik saya. Kalau macam tuh, biar saya hantar awak. Jom. Awak waris Siza. Oh ya, saya. Keadaan Shiza stabil. 2 hari lagi dah boleh keluar hospital. Waris, ikut saya sekejap. Ada beberapa perkara yang perlu difahami. Baik. Abang ni teman lelaki kakak saya ke? Budak ni memang pandai menilai orang, ya? Kalau macam tu, abang akan layan kakak saya dengan baik tak? Mestilah. Kenapa? Kalau macam tu, boleh tak abang tangkap bapa saya? Kenapa? Bapa saya jahat. Dia selalu pukul kakak di rumah.
Kali terakhir kakak coba lindungi saya. Dia kurung saya dalam bilik. Saya cedera dan sakit. Kakak rasa bersalah sangat. Saya tak nak dia sedih lagi. Masa Li Qingqing datang pinjam duit dari saya. Dia rupanya tanggung semua nih seorang diri. Dan saya pula masih buat syarat dengan dia. Jangan risau, serahkan hal ini pada saya. Terima kasih, abang. Awak berdua borak apa nih? Qingqing, maafkan saya. Luyan, jaga kelakuan. Waktu pun dah lewat. Jom kita pergi makan. Kakak, saya mengantuk. Saya nak tidur. Jom. Nak buat apa nih? Qingqing, tentang ayah tiri awak, Sieze dah ceritakan semuanya pada saya. Kenapa awak tak beritahu saya? Sebab ini hal keluarga saya, tak ada kaitan langsung dengan awak. Hal awak adalah hal saya. Awak milik saya. Saya ada alasan saya. Xie Hongde, walaupun begitu, dia bapa kandung Sieze. Jadi, kalau perkara ini diceritakan oleh Sieze kepada saya, dia suruh saya uruskan bapak kandungnya sendiri? Qingqing, janganlah selalu bersikap seolah-olah awak jaga Sieze seorang. Sieze bukan budak kecil lagi. Dia tahu bezakan yang benar dan salah. Kalau awak percayakan saya, serahkan Xie Hongde untuk saya uruskan. Boleh? Lu Zong, saya nak minta cuti sehari esok. Ada apa? Esok hari kekasih. Istri saya suruh saya temankan dia dating. Pergilah. Terima kasih, Lu Zong. Jangan rancang hal lain untuk esok. Saya akan bawa awak ke suatu tempat. Esok hari kekasih, saya akan bawa awak makan steak. Esok hari kekasih, Luyan nak dating dengan saya ke? Chikli, permohonan kerja Anda telah diluluskan. Adakah Anda lapang untuk temu duga esok malam pukul 7? Saya lulus temu duga. Halo, Tuan Muda Lu. Awak nak bawa saya kemana esok? Boleh balik sebelum pukul 7 tak? Awak ada hal. Saya ada temu duga esok malam. Batalkannya. Alahai, kenapa awak ni terlalu mendesak sangat ya? Take bola, peluang ni susah payah saya dapatkan. Saya tak boleh lepaskannya. Selamat hari kekasih. Ini. Saya tengok suasana malam ni cantik. Apa kata kita sambut awal sikit? Nak pergi temu duga esok. Semua itu bergantung pada prestasi awak malam nih. Awak nih. Kenapa awak nak sangat sambut hari kekasih dengan saya? Sebab saya bos yang taja. Saya bebas buat apa sahaja yang saya mahu. Kuku petak. Oh? Awak nak buat apa? Tengok persembahan awak malam nih. Mari sini. Puasakan saya. Li Qingqing, awak sengaja nak seksa saya, ya? Saya betul tak boleh buka. Saya bayar untuk dapatkan awak. Belajarlah cara nak layan lelaki dengan betul. Takkan awak seorang saja yang boleh nikmati. Siapa yang nikmati? Apa maksud awak nih? Awak kata layanan saya tak bagus. Bukan itu maksud saya. Memang itu maksudnya. Dah bangun. Pakai baju nih hari ini. Ini untuk saya. Saya perlu pulangkan balik ke selepas saya pakai. Sudah tentu ini hadiah untuk awak. Baju yang awak dah pakai, siapa lagi yang nak?
Terima kasih. Saya cuma takut awak pakai pakaian yang terlalu lusuh memalukan saya. Cepat pergi tukar sekarang. Belum siap tukar lagi ke? Dah siap. Kenapa? Ada masalah ke dengan pakaian saya nih? Tak ada. Jom kita pergi. Kenapa tak ada orang pun dekat galeri seni nih? Luyan tempat-tempat nih ke? Cantiknya. Perlu ketengok lama sangat. Tak pernah tengok sebelum nih. Takpana, sejak saya mula berakal, saya dah mula bekerja sambilan. Yuran university saya pun daripada duit simpanan hasil kerja sambilan saya. Memang tak ada masa langsung nak tengok benda macam nih. Terima kasih Luyan, ini kali pertama saya tengok lukisan minyak yang cantik macam nih dalam kehidupan sebenar. Ini apa? Ini yang saya minta kurator kumpulkan. Karang aka. 1 inci tumbuh dalam 20 tahun. Saya suruh orang jadikan rantai untuk awak. Ini terlalu berharga. Janganlah meragam begitu. Biar saya pakaikan awak. Sungguh cantik. Terima kasih banyak. Saya tak mahu dengar terima kasih. Tunjukkanlah sesuatu yang lebih berkesan. Macam nih barulah sesuai. Luzang, seronok tak hari ini? Lukisan dalam galeri nih, nampaknya kurang sikit koleksinya. Ingat, kumpulkan lebih banyak lukisan terkenal. Duit bukan masalah. Baik, Luzong, saya akan buat pelarasan segera sekarang juga. Galeri seni nih awak punya. Patutlah boleh sewa semua sesuka hati. Siapa yang cakap nih galeri seni? Bukan ke? Ini ialah galeri Van Gogh yang saya asaskan semasa pengajian kedoktoran saya. Di dalamnya semua adalah karya bertaraf dunia. Memang sah saya dan dia bukan dari dunia yang sama. Galanya sekarang ini seperti mimpi. Selepas setahun, apabila saya tersedar dari mimpi ini, barulah itu kehidupan saya yang sebenar. Fikir apa tuh? Dah seharian berjalan, tentu penat. Jom makan. Baik. Saya mesti cepat cari pekerjaan yang stabil. Barulah senang nak kembali ke kehidupan saya selepas mimpi ini berakhir. Makan perlahan, masa masih ada. Nanti saya hantar awak pergi temu duga. Presiden Lu, tiket penerbangan sudah dibeli. Cing. Minggu ini saya perlu ke Haicheng atas urusan kerja selama seminggu. Nanti lepas temu duga, awak ambil taksi balik. Kalau ada apa, telepon saya. Kamu berdua sambutan hari kekasih. Doktormu, carilah teman wanita kalau ada masa. Tak payahlah keluar sambut hari kekasih seorang diri. Kalau tak silap, keluarga Lu dan keluarga Jiang ada pertunangan sejak kecil. Presiden Lu bercinta secara diam. Sudah pikir ke macam mana nak beritahu keluarga Jiang? Itu hanya gurauan dari orang tua. Kenapa perlu ambil serius? Kami ada hal lain. Kami pergi dulu. Cik Jiang, kalau awak tak balik negara, lelaki yang awak suka tuh akan berkahwin dengan orang lain. Bos sudah pun menunggu saya. Selamat petang, Bos. Saya Li Qingqing yang datang untuk temu duga. Macam sangat serupa. Qingming, kamu ada seorang adik perempuan yang hilang. Sekarang ayah sudah tua. Kamu mesti cari adik kamu dan bawa dia balik. Ayah jangan risau.
Saya pasti akan cari adik. Ayah jaga kesehatan baik-baik. Nama kamu Li Qingqing. Li yang bermaksud Fajar. Ya. Kenapa, Bos? Awak lulus temu duga. Esok jangan lupa datang kerja. Tak perlu tunjukkan kebolehan saya ke? Tak perlu. Tambah maklumat hubungan. Awak boleh balik sekarang. Esok datang bekerja. Senangnya lulus temu duga nih. Cari semua maklumat identiti Li Qingqing sekarang juga. Janganlah buang masa hari ini. Belajar betul. Tunggu saya balik dan nilaikan hasilnya. Benda apa nih? Luyan, awak nih gila ke? Telepon saya dah kotor. Luyan, awak nih gila ke? Telepon saya dah kotor. Selesaikan kerja awal sikit, baliklah cepat. Halo. Enak. Dengar Shensing kata kamu balik awal? Dah sampai Pangsapuri? Belum, kenapa? Baguslah kalau macam tuh, kamu balik ke keluarga lu sekarang juga. Ada perkara saya nak cakap dengan kamu. Baik. Dah balik, cepat, duduk. Cepat duduk. Anak, kamu masih ingat tak? Anak perempuan keluarga Jiang Sueyao. Dialah yang masa kecil dulu bertunang dengan kamu. Tak ingat. Budak nakal nih, dia masih ingat kamu tahu. Kamu pula senang. Senang saja lupa dia. Keluarga Jiang, telepon hari ini cakap. Cik Jiang dah balik ke negara. Dia nak jumpa kamu. Kebetulan, esok adalah ulang tahun Jiang Sueha yang ke-80. Kamu pergi ke sana. Ambil peluang ini. Dengar tak? Itu. Kalau tak ada apa, saya balik dulu ya. Dah lewat macam nih. Tidur di rumah aja lah kan? Apa harta karun yang kamu sembunyikan di sana? Saya sembunyikan seekor arnab yang suka menggigit orang. Halo. Qingqing dah tidur ke? Dokter Mu, kenapa? Esok saya perlu menghadiri satu majelis jamuan. Saya kekurangan teman wanita. Nak tanya awak ada masa tak? Saya ke? Ya, boleh. Tapi saya tak pernah pergi ke majelis macam tuh. Jangan risau. Saya akan temankan awak sepanjang masa esok. Baiklah, kita dah janji. Jumpa esok. Pakaian formal, saya akan tolong sediakan. Baiklah. Qingqing, esok saya akan buat awak buang semua harapan terhadap Luyan. Bunyi apa tuh? Ada pencuri masuk rumah ke? Luyan pun tak cakap dia akan balik malam nih. Li Qingqing, awak nak bunuh majikan awak ke? Kenapa awak balik awal? Awak tak suka saya balik awal? Mestilah tak. Macam mana dengan ulang kaji awak? Saya belajar sikit aja. Kalau macam tuh, saya nak mandi dulu. Awak ulang kaji lagi, betul. Aduh, habislah. Sebenarnya, saya tak belajar langsung. Sempat lagi kena belayar sekarang. Gaya nih. Guna apa yang dah belajar? Mari sini. Teruskan. Dah habis. Dah habis? Saya cuma belajar setakat ini. Awak betul buat saya marah.
Bodo makam babi, degil makam keldai, kaku makam angsa. Saya tak macam sesetengah orang lah. Makam kuda jantan. Nampaknya awak tak nak tidur malam nih. Hey. Halo Ching Ching. Ayah awak tak tahu apa jadi, tapi dia ditahan polis. Cepat cari orang untuk selamatkan dia. Lu Yan dah bertindak. Hei, awak dengar tak? Cepat pergi selamatkan ayah awak. Itu yang dia patut dapat. Lepas nih, awak jalani hidup baik dengan Aze. Dosa apa yang aku tanggung nih? Aku besarkan kau macam nih, anak tak sadar diri. Semuanya berkat dia. Iblis yang menghantui saya selama lebih 10 tahun akhirnya mendapat balasan. Awak nak buat apa? Tak ada apa-apa. Saya ada acara malam nih, tak payah tunggu saya makan. Kebetulan pula. Saya pun ada hal malam nih. Datuk Jiang. Selamat hari lahir. Saya doakan kesehatan dan yang terbaik umur panjang, Datuk. Ayan, baik sungguh kamu. Saya ingat masa kamu kecil dulu, selalu bermain dengan cucu saya. Anak Darani baru saja balik semalam. Apa kata kamu berdua mengimbas kenangan lama? Abang Yan. Datuk, kami pergi dulu ya. Ya, bagus, bagus. Cik Jiang, awak bersusah payah hendak berjumpa saya. Apa sebenarnya yang awak mahu? Sudah tentu, saya mahu berkahwin dengan awak. Status kita setaraf. Perkawinan ini pasti berlaku. Saya ingat saya pernah menolak awak dahulu. Kemudian awak keluar negara. Sekarang awak balik. Dah yakin dengan diri sendiri? Lu Yan, tentang awak bela perempuan di luar tuh, Mak Cik belum tahu lagi kan? Kalau awak tak nak skandal perempuan tuh tersebar, bertunanglah dengan saya. Awak ukut saja? Ya, kenapa? Walaupun tanpa saya, Mak Cik takkan biarkan budak kampung jadi menantu keluarga awak. Bertunang boleh. Selepas setahun. Baiklah. Saya benarkan awak berseronok lagi setahun. Tapi sepanjang tahun ini, awak mesti berlakon dengan saya ya. Paham. Li Ching Ching kan? Lelaki yang saya tak dapat, awak pun jangan harap boleh dapat. Presidenmu, sudah lama saya ingin bertemu Anda. Bolehkah kita bercakap di tempat lain sebentar? Boleh. Awak jalan dulu. Saya akan datang sekejap lagi. Aduh, maafkan saya. Hei, orang miskin, kau buta kah? Berapa harga gaun Cik Jiang ini? Kau tahu atau tidak? Kalau kau jual diri pun, kau tak mampu bayar ganti rugi. Sudahlah, habislah. Benda yang saya kotorkan ini ialah pakaian anak sulung keluarga Jiang. Cik Jiang, maafkan saya. Bolehkah saya bantu cuci pakaian ini? Sungguh menggelikan. Gaun Cik Jiang itu diperbuat daripada bahan khas, ditempah khas. Tak boleh terkena air. Cuci kering pun tak boleh. Siapa perempuan ini? Dia memang tak tahu apa-apa. Entah bagaimana dia boleh menyelinap masuk. Tengoklah penampilan dia yang serba kekurangan itu. Macam hantu yang kelaparan. Asyik tahu makan sahaja ya. Seseorang hanya akan mendapat penyelamatannya apabila berada dalam keputusasaan. Barulah dia akan menaruh kepercayaan penuh terhadap orang yang menghulurkan tangan penyelamat itu. Li Ching Ching. Saya akan pastikan awak rela hati menjadi milik saya. Cik Jiang, Ching King datang dengan saya. Bolehkah saya membayarkan ganti rugi untuknya? Oh, jadi Cik Li ini orang awak ya? Kalau macam tuh, demi menjaga air muka awak, saya takkan menyusahkannya lagi. Terima kasih banyak-banyak. Jangan takut, saya bawa awak pergi berehat. Terima kasih, doktermu. Ayan,
Ada orang kotorkan gaun saya tadi, awak temankan saya tukar baju ya. Alah, tak lama pun, jomlah, kita pergi sekarang. Macam mana Luyan boleh bersama Cik Jiang tuh? Cik Jiang ialah tunang Luyan. Mereka akan bertunang tak lama lagi. Saya dah pernah beri amaran pada awak sebelum ini. Tapi awak tak ambil peduli. Doktormu, hubungan saya dengan Luyan agak rumit. Saya patut sedar lebih awal. Di matanya, saya cuma barang mainan yang boleh dibuang sesuka hati. Memandangkan dia nak kawin, dia mungkin tak perlukan saya lagi. Jadi, apa yang awak nak buat seterusnya? Saya nak bercakap dengannya. Baiklah, saya akan hantar awak balik. Cik Jiang, drama apa lagi awak coba lakonkan nih? Luyan, awak memang dah ditakdirkan untuk kawin dengan saya. Lebih baik awak tinggalkan perempuan tu awal, dan bersama dengan saya. Cik Jiang, awak hanya perlu patuhi janji kita. Jangan campuri urusan saya. Hadiah ulang tahun orang tua itu, saya sudah hantar. Saya pergi dulu. Bukankah awak cakap tak payah tunggu saya malam nih? Luyan, kalau saya dapat kumpulkan 1 juta ringgit, boleh tak lepaskan saya lebih awal? Apa maksud awak nih? Saya tahu awak akan berkahwin dengan Cik Jiang. Jangan risau, saya takkan ganggu awak berdua. Dari mana awak tahu? Saya nampak dengan mata saya sendiri. Awak cemburu ke? Luyan, saya serius. Fikirkanlah baik-baik. Li Qingqing, kita dah janji setahun, kurang seminit pun tak boleh. Saya takkan setuju. Presiden Wei sudah dapat maklumat pribadi Li Qingqing. Bakakan. Li Qingqing berumur 22 tahun. Dia ialah anak yang dibeli oleh Chen Suyun daripada penyelundup manusia. Dia sama sekali bukan anak kandung Xie Hongde. Dan mereka sering menyiksanya sepanjang tahun. Sekumpulan binatang. Apa halnya kalau sekadar membuli seorang budak perempuan? Pergi ambil 2 helai rambut ini untuk dibuat ujian. Baik. Dr. Mew. Qingqing, awak ikut Luyan. Adakah sebab dia tolong bayarkan kos pembedahan adik awak? Macam mana awak tahu? Saya dengar secara tidak sengaja daripada doktor. Ini 1 juta ringgit. Jangan biarkan dia membuli awak lagi. Ini tak sesuai. Awak masih muda. Awak dan dia tidak sepadan. Saya cuma mau awak berada dalam keadaan baik. Dr. Mu. Jangan rasa tertekan. Awak cuma perlu bekerja keras. Awak akan bayar balik lambat laun. Saya pergi dulu kalau tiada apa-apa. Betul juga. Siapa yang rela menjadi perempuan simpanan orang lain? Awak balik makan malam nih? Ada hal. Lepas habis makan nih, saya dan dia takkan ada kaitan lagi. Nampaknya dia dah sedar kesilapannya dan merancang nak minta maaf pada saya. Dah tahu, saya balik sekarang. Kenapa awak tak makan? Tak kena selera ke? Awak tak ada apa? Apa nak beritahu saya ke? Mungkinkah dia dah agak apa yang saya nak buat? Apa yang ada? Kita cakap lepas makan nanti. Awak cakaplah apa? Apapun. Asalkan awak bercakap, saya akan maafkan awak. Baik. Apa maksud kamu nih? Dalam Katni ada 650.000 ringgit. Cukup untuk membeli diri saya. Saya dah buat keputusan. Tak kira awak setuju atau tak. Li Qingqing, kenapa awak buat keputusan bagi pihak saya? Hah? Saya cuma tak nak teruskan hubungan kita nih lagi. Awak nak buat apa? Li Qingqing, dulu awak yang merayu pada saya. Sekarang, awak juga yang nak pergi. Sebenarnya, awak anggap saya ni apa? Hah? Luyan,
Jangan paksa saya. Baiklah, saya takkan paksa awak. Kita dah tamat. Berambus. Berambus. Cing-cing. Dah lewat malam nih, kenapa awak datang? Lulu, boleh tak saya tumpang di rumah awak beberapa hari? Nanti saya masakan untuk awak. Tak sangka anak sulung keluarga lu yang nampak macam bagus. Tiba buat perkara macam nih. Ini kunci pendua rumah sewa itu. Kamu pegang elok-elok, nak duduk berapa lama pun boleh. Terima kasih banyak, Lulu. Bila saya dah jumpa rumah nanti, saya janji akan pindah keluar. Cakap apa? Dr. Mew, awak datang cari saya ke? Cing-cing, masalah awak dengan Luyan dah diselesaikan dengan betul ke? Mestilah dah selesai. Terima kasih, Dr. Mu. Dr. Mu, ini nota hutang saya. Saya akan bayar balik sedikit demi sedikit. Kalau awak betul nak bayar balik, apa kata sekarang belanja saya makan sebagai ucapan terima kasih? Bona. Jomlah. Dr. Mu, terima kasih atas semua pertolongan awak selama ini. Sama. Awak tak tahan minum alkohol, minum ini. Ini cuma perasaan saya ke. Doktermu macam terlalu baik dengan saya. Nah. Cak apa? Tak perlu. Saya boleh tuang sendiri. Cing-cing, awak ingat lagi, semasa majelis hari jadi Cikshen. Apa yang saya cakap? Kenapa awak tiba bangkitkan hal nih? Maksudnya? Ya, orang yang saya suka, ialah awak. Cing-cing, masa saya tahu, awak sedang bersama dengan Luyan. Saya pikirkan, saya takkan ada peluang lagi dalam hidup ini. Tetapi nasib baiklah, hubungan awak berdua ini bukanlah betul serius. Saya masih ada peluang. Jadi, sudikah awak jadi teman wanita saya? Dr. Mu, maafkan saya cuma berasa terhutang budi yang besar kepada awak. Langsung tiada rasa cinta ke? Ya, kita tak mungkin bersama. Baiklah, saya faham. Dr. Mu, kalau macam tuh, saya balik dulu. Terima kasih banyak karena belanja saya makan. Biar saya hantar awak. Kita tak boleh jadi kekasih, jadi kawan pun boleh. Kan? Kalau macam tuh, susahkan doktermu. Cing-cing, awak betul mengecewakan saya. Memandangkan cara baik tak jalan, maka terpaksalah awak hadapi akibatnya. Cing-cing, saya minta maaf. Ini di mana? Ini rumah sementara kita. Cing-cing, saya suka awak. Jom kita tinggal di Bandar Es bersama, sama. Awak kulik saya. Janganlah cakap macam tuh. Saya cuma tukarkan bandar untuk awak. Saya boleh beri awak kehidupan yang lebih baik. Jangan buat lawak, doktermu. Saya tak suka awak. Awak boleh jadi kekasih gelap Luyan. Saya berikan 650.000 ringgit kepada awak. Kenapa awak tak boleh jadi kekasih gelap saya? Saya sangkakan awak hanya mahu bantu saya dengan ikhlas. Cing-cing, awak terlalu naif. Lelaki yang baik pada awak tanpa sebab. Sudah pasti ada niat jahat. Lepaskan saya sekarang. Ini tahanan haram. Awak boleh masuk penjara. Kalau saya berani bawa awak ke sini, saya sudah buat persiapan yang rapi. Cing-cing, saya akan buat awak jatuh cinta pada saya. Mari sini. Macam mana perkara ini boleh terjadi? Doktermu yang selama ini bersopan santun, rupanya syaitan. Adik awak baru sembuh. Awak tak nak dia sakit balik, kan? Jangan sentuh Aze. Baik, saya janji pada awak. Saya takkan sentuh dia. Beberapa hari ini saya akan hantar orang untuk jaga awak. Bila saya selesai urusan saya akan bawa awak keluar negara.
King, kenapa sampai sekarang masih tak balik? Masih kerja lebih masa ke, saya ingat, semalam dia ada tinggalkan nomor telepon pengurus. Dah jumpa. Hello. Hello, nak tanya, Li Qingqing masih kerja lebih masa ke sekarang? Li Qingqing? Dia dah lama balik lah. Jangan Qingqing kena Luyan tangkap balik. Dia masih belum balik ke? Maaf mengganggu, saya rasa saya tahu dia ada kat mana sekarang. Hilau. Presiden Lu. Apa kawan Li Qingqing? Ada apa? Presiden Lu, Qingqing ada dengan awak ke? Tolong lepaskan dia, jangan paksa dia lagi. Dia keluar malam tadi dan tak balik. Dia hilang. Siasat sekarang, Li Qingqing, rekaman CCTV petang semalam. Kau baliklah, aku akan cari dia. Kenapa saya rasa Luyan lagi risaukan Qingqing daripada saya? Dadah tidur. Musing Ji, kau memang nak kena. Cik, lebih baik Cik makan sedikit. Kalau Cik terus lapar, nanti Cik akan jatuh sakit. Hai. Ensikmu. Cik ini masih tidak mahu makan. Suruh dia jawab panggilan. Li Qingqing, kalau kamu tidak makan sekarang, saya akan tangkap adik kamu dan biarkan dia turut kelaparan bersama kamu. Jangan. Saya makan. Saya sudah ada jalan penyelesaian. Cik, bangun dan makan malam. Alamak? Tidak bagus encikmu. Cik yang ada di dalam bilik sudah lari. Qingqing, bukankah saya sudah suruh kamu patuh? Kenapa kamu keluar? Saya hantar kamu balik. Jangan buang masa. 10 batu di sekeliling. Ini kawasan saya. Qingqing, terlalu baikkah saya terhadap kamu sampai kamu rasa boleh mencabar saya berkali-kali? Dan tiada apa yang akan berlaku. Lebih baik sekarang saya jadikan kamu wanita saya, supaya kamu tidak akan lari lagi. Saya salah. Saya tidak akan lari lagi. Saya rasa ide itu sangat bagus. Qingqing, berikannya. Saya mahukannya. Tunggu sebentar. Saya mandi dulu. Baiklah. Saya tunggu kamu. Makam mana nih? Kena pikirkan cara. Musingyi ialah seorang dokter, berpura. Pura sakit pun bukan penyelesaian. Qingqing, jangan coba melengahkan masa. Tak keluar sekarang, saya akan masuk. Oh, saya akan cepatkan. Tak apalah, hari ini biar kita berjuang habis-habisan. Dekanmu, ada kecemasan yang berlaku di hospital. Kami perlukan Tuan kembali. Apa yang berlaku? Ada orang melaporkan hospital kita terlibat dalam perdagangan organ haram. Orang yang berkenaan sudah tiba. Mereka mahu bertemu dengan Tuan sekarang.
Saya paham, saya akan balik sekarang. Cing, saya perlu keluar sebentar. Tak boleh temankan awak. Betul ke? Jangan risau, saya tak akan lari. Saya percaya awak. Kalau awak tak dengar kata lagi, lain kali yang akan dikurung di sini ialah adik awak. Saya akan balik segera. Saya tak boleh hanya tunggu dan lihat. Saya mesti mencari jalan untuk melarikan diri, baru saya dapat melindungi Aze. Presiden Lu, kami sudah dapat mengesan lokasi Cikli. Dia berada di sebuah hotel di bandar sebelah. Li Qingqing, awak tak boleh apa-apa. Tunggu saya. Kumpulkan segera semua pengawal pribadi. Segera pergi ke sana sekarang juga. Mana mereka? Dekanmu, kaki tangan yang berkaitan tiba pergi beberapa menit lepas, katanya, pihak atasan tersilap, dan hospital kami bukan yang bermasalah. Bos, keluarga Lu tiba menghantar ramai kaki tangan ke bandar sebelah. Saya memang dah agak ini hanyalah muslihat mengalih perhatian. Mujur saya dah bersedia awal. Maklumkan kepada konvoi kendaraan, sekat orang keluarga Lu. Baik. Awak nak lari lagi kan? Saya tidak. Lebih baik awak jangan tipu saya. Saya tunjukkan awak sesuatu. Lu Yan datang cari saya. Saya ingatkan, Lu Yan hanya nak berseronok dengan awak. Saya tak sangka dia benar jatuh cinta. Padahal, sayalah yang paling sayangkan awak. Kenapa awak sangat menolak saya, tapi boleh tidur dengan dia? Mengapa awak sangat menolak saya, tapi tidur dengannya? Tiada sebabnya. Karena Lu Yan pada dasarnya 100 kali ganda lebih baik daripada awak. Kurangnya dia tidak akan menggunakan kaedah kotor seperti memberi dadah atau menculik untuk memaksa saya. Awak betul pikir dia boleh selamatkan awak ke? Jangan mimpilah, saya telah mengatur pelbagai halangan di sini. Silap sedikit pun boleh mati. Lebih baik awak bersikap baik, jika tidak, awak tidak mampu menanggung akibat jika saya marah. Kalau awak berani, awak cekik saya sekarang. Awak pikir saya tidak berani ke? Kalau awak masih tidak dengar cakap, saya akan jadikan awak spesimen, supaya awak akan menemani saya siang dan malam. Musingi, awak memang orang gila. Saya lebih rela terjun bangunan sekarang, daripada dibawa pergi oleh Musingi dan berjuang untuk peluang hidup. Musingi, walaupun saya mati, saya tidak akan ikut awak. Cing. Cikli, awak dah sedar. Maka mana rasa? Mana Lu Yan? Presiden Lu, demi menderma darah untuk awak, dia melampaui hadnya. Baru keluar dari bilik kecemasan dan masih tidak sedarkan diri. Lu Yan. Tolonglah, jangan mati. Saya merayu. Lu Yan. Kalau awak terus mencekik, saya akan mati dicekik oleh awak. Awak dah sedar. Kurus dah. Kepala masih sakit ke? Saya dah tak sakit. Awak pula? Dada saya sakit sikit. Susah nak bernafas. Jadi makam mana? Saya panggilkan dokter. Cium saya sikit, barulah oke. Lu Yan, boleh tak awak serius sikit? Tiada apa yang serius. Berehatlah selepas dibenarkan keluar. Terima kasih, dokter. Presiden Lu, Mu Xingyi sudah ditangkap. Macam mana kita nak uruskan? Awak nak buat apa? Serahkannya kepada pihak polis. Ikut kakap dia. Baik. Awak nak minum air tak? Saya dah selamatkan nyawa awak. Awak nak balas jasa saya macam mana?
Saya berhutang budi dengan awak. Rasanya takkan dapat bayar balik hutang nih sepanjang hidup. Saya tak nak awak bayar balik. Saya nak awak pindah balik. Pindah balik tinggal sini, boleh tak? Saya dah tak boleh hidup tanpa awak. Awak nak sarah saya lagi ke? Bukan, Cing. Saya sukakan awak. Jadi teman wanita saya, boleh tak? Awak serius? Ya. Tapi awak masih ada pertunangan dengan Cik Jiang. Saya akan batalkan pertunangan itu esok. Dulu memang salah saya. Tak patut buat awak macam tu. Lepas ni saya takkan buat macam ni lagi. Jadilah teman wanita saya. Bolas? Saya sudi. Cing. Ya? Dari mana awak dapat uang 1.100.000 yuan ini? Mu Xingyi yang bagi. Saya ingatkan dia cuma nak tolong saya saja. Awak ni bodoh lah. Mana mungkin? Saya dah suruh orang serahkan bukti Mu Xingyi kepada polis. Percayalah, tak lama lagi dia akan ditahan. Terima kasih, Luyan. Terima kasih karena menyelamatkan saya dengan sehabis daya. Sekarang baru tahu saya baik, ya? Tapi saya nak minta maaf pada awak. Saya tak sepatutnya gunakan wang untuk paksa awak kekal di sisi saya. Takkan terjadi lagi. Bye. Selamat sejahtera, bos. Kamu berdua nih. Kami dah bersama. Tania, pergilah. Ya. Arahkan orang pantau Luyan. Kalau dia tak layan Qingqing dengan baik, tangkap dia dan bawa ke sini. Cik Jiang, mari kita berjumpa. Pola, kebetulan saya pun ada benda nak cakap dengan awak. Habislah, saya terlupa untuk berikan pemacu pena kepada Luyan. Ayan, saya dah ubah pikiran. Saya tak nak tunggu lagi. Mari kita bertunang lusa. Ternyata kebetulan pula, saya pun dah ubah pikiran. Kita batalkan pertunangan ini. Saya tak mungkin bersama dengan awak. Awak pasti? Luyan, kalau awak bela perempuan simpanan tuh, saya tak kisah. Saya anggap awak cuma main-main. Tapi awak sanggup buat makam tuh demi dia. Darah awak hampir habis dikeluarkan. Kalau Mak Cik tahu pasal nih, dia akan lagi benci perempuan tuh kan? Apa yang mak saya fikirkan? Tiada mengena dengan awak. Cik Jiang, awak dah bela ramai lelaki di luar negara kan? Malah dah bunuh orang. Pertunangan kita tamat di sini. Saya boleh anggap tiada apa? Apa berlaku? Awak dah nekat nak bersama dengan dia? Ya, betul. Baik, kalau awak yakin boleh selamatkan nyawanya, teruskanlah batalkan perkawinan ini. Apa maksud awak? Awak sendiri yang cakap, tangan saya berlumuran darah. Saya tak kisah tambah satu lagi nyawa. Lagipun, dengan kekuatan keluarga Jiang, menghilangkan seseorang bukanlah perkara yang susah. Berani awak sentuh dia, siaplah awak. Saya memang akan buat dia. Awak nak buat apa pada saya? Cik Jiang, tentunya awak menguruskan banyak perniagaan haram keluarga Jiang, bukan? Dan sedang coba membersihkannya. Betul tak apa yang saya katakan? Macam mana awak tahu? Campur dengan beberapa nyawa itu. Bukti yang saya ada cukup untuk musnahkan awak. Kalau awak berani sentuh saya, keluarga Jiang pasti akan pastikan awak hilang tanpa kubur. Saya tak kisah pun. Kalau nak berperang, kita berperang habis-habisan. Baiklah,
Awak tunggu dan lihat. Atuk, Luyan masih tak nak kawin dengan saya. Saya perlukan Atuk untuk menekan keluarga Lu. Bila keluarga Lu hampir bangkrut, dia hanya boleh berkahwin dengan saya untuk selamatkan diri. Baik, serahkan perkara ini kepada saya. Luyan. Memandangkan awak terlalu melindungi Li Qingqing, biar dia yang tanggung akibatnya. Cik Jiang. Cik Jiang? Ya. Saya sanggup tinggalkan Luyan, janganlah sentuh keluarga Lu. Saya sanggup tinggalkan Luyan. Jangan apakan keluarga Lu. Kamu pasti? Saya pasti. Bagus. Saya bagi kamu masa 2 hari untuk tinggalkan dia. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau saya bertindak kasar. Apa yang Luyan lakukan untuk saya sudah cukup banyak. Saya tak boleh biarkan dia musnahkan hidupnya sendiri karena saya. Qingqing? Qingqing, awak ada di rumah ke? Luyan, maafkan saya. Saya dah fikirkan, kita berdua memang tak sesuai. Kira pudes. Tak mungkin. Pagi tadi kita oke ya, kan? Qingqing! Qingqing sedang bekerja. Macam mana dia boleh ada di sini? Mesti tersalah tengok. Itu memang Qingqing. Hantar rekaman CCTV syarikat pagi ini kepada saya. Saya sanggup tinggalkan Luyan. Jangan apakan keluarga Lu. Bagus. Saya bagi kamu masa 2 hari untuk tinggalkan dia. Qingqing memilih untuk putus sebab dia nak lindungi saya. Saya yang tak buat yang terbaik. Tak bagi dia rasa selamat yang cukup. Tunggu saya hapuskan keluarga Jiang sepenuhnya. Saya akan kahwini awak dengan meriah. Hello. Jiang Sueyao, jom kita bertunang. Akhirnya kamu sedar juga. Ya, dah tahu cara nak singkirkan awak. Kalau macam tuh, majelis pertunangan kita akan diadakan bulan depan, hari kedua. Baik. Kamu aturkan beberapa orang untuk bawa Li Qingqing, hantar dia ke pasar gelap. Pastikan kerja bersih. Baik, Cik. Li Qingqing, rupanya Luyan tidak kisah pun tentang kamu. Memandangkan dia sudah berjanji untuk bertunang dengan saya, kamu hanyalah seorang alat mainannya sahaja. Walaupun kamu mati, tiada siapapun yang akan peduli. Maafkan saya, kami sudah tutup. Kamu Li Qingqing? Siapa kamu semua? Apa yang kamu mahu? Biar kamu tahu sebab mengapa kamu mati, seseorang telah membayar harga yang tinggi untuk menghantar kamu ke pasar gelap bawah tanah. Kamu tidak boleh buat begini. Ini melanggar undang. Di pasar gelap, sayalah undang itu. Bawa dia pergi. Baik. Lepaskan saya. Tolong, lepas. Presiden Wei, ini adalah keputusan ujian DNA Li Qingqing. Dengan pengerusi ini, sila semak. Betul dia, adik saya. Akhirnya, saya menjumpainya. Beritahu pengerusi. Suruh dia balik negara dengan segera untuk berjumpa dengan ahli keluarga. Baik. Sediakan kereta sekarang. Saya mahu pergi ke restoran cari Qingqing. Baik. Jam. Qingqing. Qingqing. Mungkin sesuatu telah berlaku pada Qingqing. Kerahkan semua askar upahan keluarga Wei. Perjikari dia. Jiang Sueyao. Luyan, awak. Awak pikir bila saya bertunang dengan awak boleh cederakan Qingqing sesuka hati? Hah? Kenapa awak rasa ini kerja saya? Bukti saya dah sediakan. Lepaskan Qingqing sekarang juga. Kalau tak, saya akan pastikan keluarga Jiang musnah sama dengan saya. Luyan, bertenanglah. Saya akan suruh orang lepaskan dia sekarang.
Kamu nak buat apa? Udah bangun? Kalau udah bangun, tukar pakaian. Keluar dan layan pelanggan. Pihak atasan sudah beri arahan. Segera bawa wanita ini. Kembalikan dia ke tempat asalnya. Cepat. Oh, baik-baik. Here. Abang, kita boleh bincang baik-baik. Pergi. Tak, saudara, kan? Tak. Syukurlah kalau tiada apa-apa. Syukurlah. Saya sangat hargai bantuan kamu. Kamu boleh balik dulu. Ya. Bos, mereka itu orang awak ke? Bukan, itu orang kawan saya. Hari ini awak terkejut. Awak balik berehat dulu. Esok saya bawa awak balik rumah. Jam. Cik Jiang, kami baru saja hendak melepaskan Cik Li seperti yang Puan suruh. Tetapi sekumpulan askar upahan tiba menceroboh masuk dan menyelamatkannya. Dia selamat sekarang? Orang kami mengekori mereka sepanjang jalan. Cik Li sudah dihantar dengan selamat ke hotel. Dengar tak? Li Qingqing sudah selamat. Siapa punya askar upahan itu, saya pun tidak pasti. Luyan, kau tunggu aku. Lambat laun, aku akan jadikan kau anjing aku. Presiden Lu, perkara ini sudah dapat disahkan. Askar upahan itu adalah orang dari keluarga besar luar negara, keluarga Wei. Wei Qingming ini memang bukan orang biasa. Mengapa dia terlalu baik kepada Qingqing? Adakah dia mengidamkan Qingqing? Hantar beberapa orang untuk sentiasa memerhatikannya. Jika dia mengancam Qingqing dalam apa cara sekalipun, beritahu saya dengan segera. Paham. Oh ya, bukankah Qingqing sedang mencari rumah baru ini? Hubungi Shenlu dan suruh dia bawa Qingqing ke Pangsapuri di Bandar Barat itu. Baik. Wah, awak pasti rumah ini kami mampu sewa? Sebenarnya, ini rumah kawan saya. Dia selalu bekerja di luar negara. Membazir jika rumah ini dibiarkan kosong. Jadi dia sewakan kepada saya dengan harga yang sangat rendah. Wah, bagusnya. Berapa sewa bilik nih? Saya bayar separuh untuk awak. 5 ratus. 5 ratus? Kawan awak nih baik sangat. Rumah kah tempat nih mahal sangat. Dia ambil 1000 je dari awak. Dia memang baik orangnya. Cepat pergi kemas barang awak. Dah siap nanti saya bawa awak jalan. Baji awak kenal kawasan sekitar. Yom. Cepat. Oh baik. Luzong, jangan risau. Semuanya dah diaturkan. Bagus. Susahkan awak untuk jaga Qingqing. Tak ada masalah. Wah, Luzong memang pemurah. Lepas ni, saya, Shenlu, adalah pengawal keselamatan cinta korang. Baguslah kalau sibuk. Kalau sibuk sikit, barulah saya tak teringat dia. Semua nih keputusan saya sendiri. Tak ada apa yang perlu dikesalkan. Luzong, apa kata? Kita masuk sekejap. Tak perlu. Saya tunggu di sini sambil melihat dia. Jangan ganggu dia. Balik ke pejabat. Ya. Luyan? Mana mungkin Luyan? Macam mana dia boleh ada di sini? Mesti saya salah lihat.
Ching Ching. Siapa suruh kau minum macam nih? Lulu, saya masih tak boleh lupakan dia. Jangan sedih lagi. Dia pun tak boleh lupakan kau. Esok, saya bawa kau pergi beli, belah, oke? Ching Ching. Ching Ching. Aduh. Kamu berdua nih. Mengapa susah sangat? Lulu, kau baik sangat dengan saya. Belikan saya banyak barang nih. Sama. Kat Presiden lu kau yang tanggung semuanya. Makam nak hujan, kita pergi berteduhlah. Tak apa, saya panggil taksi saja. Naik kereta. Masuk kereta. Cepat pergi, cepat. Awak nih bodoh betul. Degil pula macam keldai dan bebal macam angsa. Tapi saya tak macam sesetengah orang, macam jantan miang. Awas. Terima kasih. Maafkan saya, tadi tayar tergelincir. Bila balik nanti, saya akan berikan bonus. Terima kasih, sebab hantar saya balik. Tak mengapa. Kebetulan, lalu sahaja. Tak betul nih. Tadi tak cakap alamat pun. Macam mana Luyan tahu saya tinggal di sini? Li Ching Ching. Anggap sahaja hari ini mimpi. Jangan harapkan yang lebih lagi. Luyan, awak jangan macam nih. Kita dah putus. Biar saya peluk awak sekejap, boleh? Awak tiba pergi tanpa memberi kabar. Saya terlalu rindukan awak. Maafkan saya. Tak mengapa. Saya tahu awak buat semua ini demi kebaikan saya. Tunggu saya selesaikan keluarga Jiang. Saya akan cari awak. Selesaikan keluarga Jiang? Awak nak bermusuhan dengan seluruh keluarga Jiang ke? Ya. Saya tak datang cari awak beberapa hari nih. Sebab takut awak terlibat sama. Ching Ching. Saya betul sayangkan awak. Tunggu saya dah selesaikan. Saya janji akan kawin dengan awak. Boleh? Awak nih bodoh, oke? Saya putus dengan awak. Hanya sebab tak nak awak hadapi bahaya. Memandangkan awak dah buat keputusan untuk bermusuhan dengan keluarga Jiang. Saya pun nak bersama awak. Betulkah apa awak cakap nih? Saya mimpi ke? Mestilah betul. Saya cintakan awak. Jangan pikir awak boleh tanggung semua nih seorang diri. Ching Ching. Saya pun cintakan awak. Baiklah, cepat naik. Saya ada hal lagi nak uruskan di pejabat. Tidurlah awal. Jangan berjaga sampai lewat malam sangat. Ching Ching, ada sesuatu yang saya nak beritahu awak. Hari ini tak perlu pergi kedai. Terus, datang ke sini. Baik. Ayah. Bos, siapa Pak Cik nih? Saya nih ayah kandung awak yang sebenar. Ching Ching.
Jadi, bos panggil saya datang hari ini. Adalah untuk beritahu saya. Yang ayah kandung saya dah dijumpai? Bukan itu sahaja. Saya juga abang tiri awak. Selepas ini jangan panggil bos lagi. Panggil abang. Abang. Ibu awak adalah istri kedua keluarga Wei, Li Hualan. Tak lama selepas awak lahir, dia meninggal dunia sewaktu bersalin. Kemudian, awak diculik oleh musuh dan dijual, sehingga sekarang, barulah kami jumpa awak. Begitu rupanya. Patutlah pertama kali awak jumpa saya, awak berkelakuan pelik. Sekarang, ayah sudah kembali, dan telah mengesahkan awak adalah putri tunggal keluarga Wei yang sebenar. Kami ingin menerima awak semula ke pangkuan kami. Awak sudi tak? Cing-cing, kalaulah ayah tahu awak masih hidup, ayah akan buat apa sahaja untuk mencari awak semula. Ayah terlepas 20 lebih tahun hidup awak. Beri ayah peluang sekali lagi untuk tebus segala kesalahan ini, boleh tak? Boleh. Saya setuju untuk kembali ke keluarga Wei. Tetapi, saya ada satu permintaan kecil. Katakanlah, tak kira apa syaratnya. Ayah akan tunaikannya. Saya ingin minta kalian. Tolong keluarga Lu menentang keluarga Jiang. Pauli? Saya nak minta awak berdua bantu keluarga Lu tewaskan keluarga Jiang. Tak ada masalah, aset keluarga Jiang kotor. Mengurus keluarga Jiang bukanlah satu masalah besar. King Ming, saya serahkan hal ini kepada kamu. Awak, buat semua ni untuk tolong Luyan, kan? Ya. Bawa saya jumpa dia. Jom. Cing-cing, kenapa awak datang? Saya. Tuan Muda Wei, apa yang awak buat di sini? Nampaknya identiti saya, Presiden Lu dah selidik habis. Lu Yan, saya yang bawa abang saya datang, dia kata dia nak jumpa awak. Abang. Sebenarnya saya anak kepada Wei Jingze, selepas ini kita akan sama taraf. Mari kita berbincang. Cing-cing, awak keluar dulu. Penumbuk ini, untuk membalas balik perbuatan kamu membuli Cing-cing dulu. Maafkan saya. Dulu memang salah saya. Tapi sekarang hati saya ikhlas terhadap Cing-cing. Saya tahu. Awak bermusuh dengan keluarga Jiang demi Cing-cing. Saya juga tahu. Cing-cing demi awak datang merayu kepada saya untuk tolong awak. Saya datang hanya ingin beritahu awak. Jika awak berani khianati Cing-cing, keluarga Yang, itulah nasib yang akan menimpa awak. Jangan risau. Cing-cing sekarang ialah nyawa saya. Aduh. Lu Yan, awak dah balik. Awak tunggu saya lagi. Jangan tunggu saya lagi selepas ini. Tutupkan selimut tu baik-baik. Nanti senang kena sel sema. Cing-cing, keluarga Jiang hampir musnah. Esok saya akan adakan sidang media untuk membatalkan perkawinan dengannya. Selepas ini, awak tak perlu tunggu saya lagi. Selamat malam. Orang yang saya cintai ialah Li Qingqing. Jiang Shuiyao hanyalah sejarah. Apa yang Luyan nak buat? Berani dia adakan sidang media, mengumumkan pembatalan perkawinan dengan keluarga Jiang. Jiang Shuiyao. Atuk. Anak tak guna. Atuk, kenapa Atuk pukul saya? Disebabkan seorang lelaki, kau musnahkan seluruh keluarga Jiang. Pukul kau ni ringan saja. Apa yang Atuk cakap nih? Keluarga Jiang kita sepatutnya akan disucikan sepenuhnya dan menjadi keluarga pertama di Jingcheng. Semua nih sebab kau. Kau buat Luyan bergabung dengan keluarga Wei untuk menentang kita. Sekarang semua industri gelap telah didedahkan sepenuhnya. Selepas ini di Jingcheng, tiada lagi keluarga Jiang. Atuk, jangan bergerak. Kami ialah polis dari Biro Keselamatan Awam Perbandaran.
Jiang Suihai, Jiang Suiyao, kamu disyaki terlibat dalam keuntungan haram dari industri bawah tanah, serta pembunuhan dengan niat. Sila berikan kerjasama dalam siasatan. Mana mungkin? Bawa mereka pergi. Peinu Longshen, apa yang kamu buat di sini? Saya tak nak. Presiden Lu, Cikli sudah balik ke Pangsapuri. Bekalan elektrik telah terputus. Luyan mahu buat kejutan untuk saya. Apa kata saya kenakan dia dulu? Wahai Tuan Muda Lukesil, kejutan apa pula yang awak nak beri kepada saya? Luyan, kenapa awak tak beritahu saya? Ramai orang di sini. Cing Cing, sesungguhnya saya cintakan awak. Kawinlah dengan saya. Saya sudi. Semoga kalian kekal bahagia. Jangan berpisah. Siom, sium, 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 sium.